Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, masuk hari Selasa, kita membuka tirai ini dan juga memenuhi lebih kurang 2 jam pagi anda. Teruskan kesetiaan di TV1 dan juga saluran berita RTM pagi ini bersama saya, Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Ishak. Kita nak tanyalah juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Hari ini sarapan apa? Oh, awak dah sarapan? Belum. Belum lagi. Selepas ini. Saya nak belanja awak pagi ni. Nak belanja apa mungkin tu? boleh pilih di pilihan yang ada ini. Tapi kita risau jugalah yang tengah bersarapan itu takut terkeluar balik ke macam mana kan. Sebab ini ialah perkongsian daripada berita RTM, Instagram berita RTM di mana kuah banjir punca obesiti. Kita maklum Malaysia ni kalau dalam carta tu memang mengungguli carta terutamanya di Asia Tenggara tangga pertama. Jadi ini antara punca-puncanya, salah satu faktor lah sebenarnya yang menyumbang kepada kegemukan atau obesiti. Ini kerana apa Ismail? Kuah terutamanya yang bersantan dan berminyak bukan saja tinggi dengan lemak tetapi juga tinggi dengan garam dan kalori. Jadi marilah kita tengok perbandingannya. Tapi semuanya sedap ni. Itulah pasal. Pagi-pagi ni saya yakin ramai yang makan roti canai. Tapi kalau makan roti canai dengan kuah kari biasa saja, dia lebih kurang 632 kalori. Berbanding dengan roti canai kuah kari banjir. Ini kita suka ni. Ini kalau banjir ni memang banjir satu badan ni. Tapi itulah 1182 kalori ni. Wah, ini berapa banyak pula nak kena bersenam ni. Dia membanjiri badan anda dengan kalori. Dengan lemak-lemaknya. Ya, tapi itulah dia. Kita sebenarnya antara sebab dan justifikasi kita bercerita tentang perkara ini kerana pastikan anda mengawal apa yang anda makan. Kerana you are what you eat. Jadi inilah perkara yang paling penting untuk kita memastikan pemakanan kita dengan sarapan pagi adalah pemakanan yang berkhasiat. Bukan kita tidak katakan ini tidak berkhasiat, tapi sekurang-kurangnya kita menjadikan hidangan itu seimbang. Kalau boleh, suku-suku separuh. Ya, betul. Banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik sebenarnya di portal Berita RTM dan juga di Instagram Berita RTM. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial. Hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan berita ini di mana semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pertahanan India Sri Rajnath Singh yang mana tiba pada 1.30 tengah hari semalam dan juga disambut oleh beliau. Di mana pertemuan selama hampir sejam yang turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan itu bagi membincangkan isu berkepentingan bersama tertumpu kepada kolaborasi Malaysia-India dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Ya, hubungan bilateral itu dikukuhkan dengan pertemuan empat mata yang melibatkan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pemimpin tertinggi dari India. Okey, seterusnya juga ini Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan akan diumumkan menerima peruntukan 10 juta ringgit bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan bantuan kewangan. Ya, sejak YBGK mula beroperasi pada 2012, yayasan itu telah menyaksikan ratusan ribu orang telah mendapat pembelaan dalam prosiding jenayah. Jadi sehubungan dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpanggil untuk mengumumkan satu lagi tambahan 10 juta bagi tujuan ini. Jadi ini satu inisiatif yang sangat menarik sebenarnya kerana apa, ramai mereka di luar sana yang memerlukan khidmat guaman yang secara percuma ini untuk membela nasib mereka. Semalam bukan ini sahaja yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, tapi juga cadangan pindaan kewarganegaraan anak dipersembah kepada Majlis Raja-Raja. Okey, cadangan ini sebenarnya hadir dan juga terbit mungkin disebabkan oleh isu yang berbangkit berkenaan tentang hak kewarganegaraan yang tidak termatri secara automatik kepada ibu yang warga negara Malaysia. Jadi disebabkan oleh cadangan ini telah pun dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memasukkan ibu dan bapa dalam perlembagaan untuk secara automatik anaknya walaupun bapa ataupun ibunya berkahwin dengan warga negara asing. Jadi ini juga dinyatakan bersempena dengan persidangan antarabangsa Undang-Undang Malaysia. Tambah Datuk Seri Anwar, cadangan pindaan itu seterusnya dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada September ini. Ya, masih lagi berkaitan dengan undang-undang. Ini juga menjadi satu isu semalam di mana usah bimbang pemansuhan Akta 846. Jadi tidak perlu wujud sebenarnya kebimbangan terhadap peningkatan kes jenayah susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 di mana hukuman gantung di negara masih lagi wujud memandangkan kerajaan hanya memansuhkan hukuman mati mandatori. Jadi pemansuhan ini telah pun dikuatkuasakan mulai 4 Julai yang lalu. Okey, apa yang penting dalam kita memahami pilihan sama ada hukuman mati mandatori ataupun tidak. Kalau sebelum ini untuk sebarang kesalahan yang melibatkan hukuman gantung ataupun hukuman mati, hukumannya adalah satu sahaja iaitu hukuman mati dan disebutkan
dijatuhkan sebagai hukuman mati mandatori. Tetapi selepas pindahan ini, hakim mempunyai keputusan sama ada boleh untuk memberikan hukuman mati ataupun memenjarakan seumur hidup ataupun hukuman-hukuman lain yang dirasakan lebih sesuai. Ya, Jadi betul. ini antara pindahan-pindahan yang akan difikirkan sesuai oleh pihak kerajaan. Jadi kalau kita lihat pula seterusnya, satu kabar gembira untuk sukarelawan APM di mana kadar elawan khusus anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah dinaikkan daripada RM5 kepada RM40 sehari berkuat kuasa 1 Julai yang lalu, dan ini melibatkan seramai 10,510 anggota sukarelawan. Kalau kita boleh lihat, elawan ini telah pun bermula sejak 1970 lagi, Ismail. 1970 RM5 sehari tu okeylah, bolehlah. Zaman itulah. Zaman itu, zaman sekarang RM5, Allah. Bayar tol pun habis. Itulah pasal, sebab nak makan lagi kan. Jadi ini merupakan satu kabar berita yang cukup gembira sebenarnya yang diumumkan semalam. Okey, melibatkan pertambahan sebanyak 8 kali ganda daripada RM5 kepada RM40. Okey, seterusnya juga ini berkenaan tentang perbincangan PM dan juga Elon Musk tertumpu kepada electric vehicles, yang mana beliau juga menginginkan ataupun perbincangan antara Perdana Menteri dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik, malah lebih daripada itu, banyak peluang-peluang dan juga bidang potensi bersama yang boleh diterokai, dan juga perkembangan serta perkongsian teknologi juga menjadi antara komitmen dan juga perkara yang akan dibualkan, khususnya antara pertemuan empat mata antara kedua-dua figura penting sama ada negara dan juga di peringkat antarabangsa tersebut. Jadi kita harapkan agar kerjasama ini akan menghasilkan lebih banyak ruang pekerjaan dan juga pembangunan kepada pertukaran teknologi. Ya, banyak lagi isu akan kami bincangkan hari ini, tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya di Selamat Pagi Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Ya, seperti kebiasaan kita akan ke seleksi pagi bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di konti radio terpilih. Ya, kita akan ke Sarawak FM bersama dengan DJ Andy. Kita nak melihat bagaimana sebenarnya debaran bintang kecil dubdap-dubdap bersama dengan Andy. Silakan Sarawak FM. Baik, terima kasih rakan setugas Ismail dan Syafiqah dari Selamat Pagi Malaysia di TV1. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua, anda semua yang menonton di TV1 untuk seleksi konti menerusi Selamat Pagi Malaysia. Hari ini bersama langsung kita di konti Sarawak FM. Ada dua bahan sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan penonton dan juga pendengar-pendengar kita. Jadi untuk bahan yang pertama, hujung minggu ini kita ada debaran bintang kecil zon Sarawak, yang mana 6 peserta cilik berbakat besar bakal berentap untuk merebut gelaran bintang kecil Sarawak dalam debaran bintang kecil Negeri Sarawak 2023 yang akan berlangsung di Auditorium Piramli RTM Kuching pada Sabtu ini 15 Julai 2023. 4 daripada mereka ialah peserta perempuan iaitu Ellie Precious Arnold dan Natalie Chai Jiawei mewakili Kuching, Nur Kasih Umairah Abdullah dari Sibu dan
Florences Angel Rekin Roni dari Limbang. Manakala dua peserta kanak-kanak lelaki, Kelvin Epoy Arang mewakili Bintulu dan Fernandez Vianney Upil dari Song. Menurut penerbit program Reza Razali, pada pertandingan kali ini, peserta diberi lagu genre rock bagi mencungkil bakat yang versatile untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan pada September kelak. Dan para peserta berkampung di RTM sebagai persiapan dari segi persembahan individu dan berkumpulan untuk beraksi ke peringkat akhir kelak. Dan debaran bintang kecil Zon Sarawak ini juga akan disiarkan secara langsung di Sarawak FM dan Facebook rasmi Sarawak FM dan juga RTM Sarawak. Itu yang merupakan bahan pertama yang dikongsikan bersama dengan anda semua pagi ini. Dan untuk bahan yang kedua, kita tahu sebenarnya 22 Julai 2023 satu perayaan besar yang bakal menyaksikan anda semua dan juga masyarakat di seluruh Sarawak dan juga Malaysia secara amnya. Sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka pada 22 Julai ini akan bermula pada pukul 8 pagi di Padang Merdeka Kuching. Sambutan akan memberikan pendedahan kepada rakyat mengenai perjalanan pembangunan Sarawak dari tahun 1963 sehingga kini. Itu dia antara dia punya pengisiannya. Manakala ini adalah penting sebenarnya adalah menyemai semangat patriotisme dan perpanduan dalam kalangan generasi baru mengenai kemajuan yang dicapai. Dan pelbagai aktiviti telah dan akan diadakan bagi menyemarakkan sambutan pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka. Kita ada konvoi Kembara Sarawak Merdeka serta Majlis Kesyukuran Perdana pada 21 Julai. Manakala sambutan pada 22 Julai pula bakal menyaksikan acara parakan dan perhimpunan yang disertai 3,000 peserta dan melibatkan 60 kontijen. Ia juga disusuli Majlis Penyampaian Pingat Peringatan Jubli Intan serta Majlis Jamuan Negeri pada sebelah malam. Dan turut malam itu yang ditunggu-tunggu turut diadakan konsert rakyat parakan kapal berhias pada 29 Julai dan Street Parade di Kuching, Sibu dan Miri masing-masing pada 5, 12 dan 19 Ogos nanti. Itu di antara dua bahan yang dikongsikan dari Sarawak untuk pagi ini. Untuk itu, kembali semula bersama Rakas Tugas Ismail di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Sarawak FM. Itu dia DJ Andy membawakan debaran bintang kecil. Sudah pastinya di peringkat Semenanjung. Juga dianjurkan juga bersama dengan Nasional FM dan seterusnya akan bertanding di peringkat kebangsaan. Baik, seterusnya kita akan bercakap tentang OPR. Seperti mana kita sedia maklum, Bank Negara Malaysia mengumumkan kadar OPR dikekalkan pada kadar 3.0%. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang OPR dan juga kesannya kepada ekonomi tempatan dan juga bagaimana ia juga memberi impak kepada consumer purchasing power. Jadi kita bersama dengan Tuan Muhammad Khair Afham Muhammad Senan, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, Ismail. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi. Kita bercakap berkenaan OPR pada pagi ini. Lebih jelas dan juga lebih bertumpu adalah berkenaan tentang pengumuman yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman ataupun OPR tersebut. Jadi, apa mungkin di sebaliknya itu OPR dan juga rasionalnya adalah keadaan ekonomi pada ketika ini lebih baik berbanding pada tahun lalu, tuan? Keputusan itu diambil jika dibaca dari kenyataan daripada Bank Negara. Kenyataan itu diambil atas dasar global ekonomi atau ekonomi global, ekonomi secara umumnya secara dalam dunia semakin baik. Tapi untuk mengatakan ekonomi Malaysia semakin baik dan membuat keputusan semata-mata atas dasar ekonomi Malaysia, mungkin tidak, tapi dia adalah mengapa tidak? Mengapa tidak keadaan ekonomi global semakin baik? Mengapa tidak dikatakan ekonomi Malaysia semakin baik? Kerana dalam perihal ini kita sedia maklum bahawasanya perihal ataupun hubung kait pengekalan OPR ini adalah dihubung kaitkan dengan kadar inflasi. Jadi mungkin kadar inflasi yang
terkawal ataupun tidak tinggi menyebabkan keputusan itu diambil berbanding kalau kita menaikkan untuk kita menurunkan kadar inflasi, tuan? Secara teorinya, untuk mengekang kenaikan inflasi, memang kita akan pakai interest rate kan, OPR. Tetapi secara realistiknya, mungkin pergerakan OPR atau interest rate di Malaysia tidak mampu untuk mengekang kadar inflasi, sebab kita ada mekanisme yang mampu untuk sebenarnya mengekang inflasi. Kita tak boleh kawal peniaga, kita tak boleh mengawal pengeluar. Jadi dari segi teorinya memang kalau kita naikkan kadar faedah, inflasi akan turun. Tapi dari sudut yang realistik, kita memang tak kontrol. Kita mendengarkan sebelum ini mungkin berkenaan tentang aliran tunai di pasaran. Kalau banyak aliran tunai itu ataupun wang di pasaran itu, maka pihak Bank Negara Malaysia akan mengambil keputusan untuk menentukan kadar OPR dinaikkan ataupun dikekalkan. Jadi mungkin pada perihal ini, apabila sudah 4 kali dinaikkan pada tahun yang lalu, menyebabkan kadar faedah naik dan juga kadar faedah untuk pinjaman juga naik bagi mereka yang mengambil pinjaman flexible rate berbanding dengan fixed rate. Jadi apakah OPR ini secara langsung untuk mengawal aliran tunai di pasaran supaya tidak terlalu banyak dan masih dalam situasi yang terkawal? Pendapat saya, dia tak berkaitan dengan berapa banyak wang yang kita ada dalam ekonomi sekarang. Dia lebih kepada nak balikkan kepada waktu sebelum pandemik. Kalau kita tengok sebelum pandemik, kita punya interest rate, kita punya OPR, tahun 2019 3.25, 2020 awal 3.0, dan sekarang kita balik ke 3.0. Cuma kalau saya boleh bagi pendapat peribadi saya, sebelum terjadinya pandemik, tak ada siapa yang ambil peduli pasal OPR ataupun kadar faedah dalam Malaysia. Kalau kita nak beli rumah, sama ada kita suka atau tidak, kita akan kena buat loan kita kena buat pinjaman dengan bank. Kita nak beli kereta, kita kena buat pinjaman dengan bank. Apa pun kadar faedahnya. Tapi waktu pandemik, waktu semua orang, ramai orang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, terbeban, terkesan. Lepas tu interest rate diturunkan untuk menolong balik mereka, dan moratorium. Tapi sekarang ni kadar faedah kita diletak balik sama tahap macam sebelum pandemik. Kita nak normalkan balik. Jadi perdebatan pasal OPR naik turun dan apa kesannya kepada pinjaman dan sebagainya, hanya baru-baru ni dibangkitkan. Sebelum pandemik dia sama, dan kadar faedah kita hari ini sama macam betul-betul sebelum pandemik hari tu. Cuma tuan, apabila diceritakan tentang mengembalikan semula ataupun retribution kepada keadaan sebelum pandemik, saya agak skeptikal sedikit kerana apabila disebutkan OPR ini, tidak pernah kita mendengar lagi dalam tempoh setahun ini OPR ini diturunkan. Sebaliknya sama ada dikekalkan ataupun dinaikkan. Jadi mungkin ini pandangan-pandangan yang bersifat skeptism dalam ekonomi, kerana apabila kita bercerita tentang mengembalikan semula keadaan ekonomi, sudah pasti keadaan itu tidak akan dapat dikembalikan. Cuma bagaimana kita menangani situasi ekonomi ini melalui OPR. Dan mungkin kalau kita bercakap tentang OPR juga, kesan positifnya kepada pendeposit, yang mana kalau kadarnya dinaikkan tinggi, pendeposit juga akan mendapat kadar dividen atau pulangan yang lebih baik. Betul.
kesan dia kepada pendeposit lah. Ya. Tetapi kalau kita melihatkan household debt atau pinjaman isi rumah berbanding GDP, Malaysia adalah salah sebuah negara yang tinggi rasio dia. Maknanya kita kebanyakan kita memang ada hutang. Dan tentunya setiap kali pergerakan ni akan memberi kesan. Cuma sewaktu PKP 2020, 2021, 2022, waktu itu kadar permohonan jauh lebih tinggi berbanding apa-apa yang kita pernah tengok dalam sejarah. Maknanya bila ada moratorium dan bila ada penurunan interest rate yang drastik dalam 2021 sampai 1.75, dan semestinya bank akan buat iklan, akan menawarkan cakap pinjam 100,000 and you bayar banyak-banyak ni je kan. Tapi orang-orang ni adalah orang-orang yang terkesan hari ini. Masa dia apply loan 2021, dia kena bayar rumah dia 1,100 contohnya. Tapi hari ini dia kena bayar 1,400. Kenaikannya itu signifikan. Signifikan. Tapi sebab dia tak ada loan rumah, contohlah, dia tak ada loan rumah sebelum PKP. Tapi waktu PKP itu dia rasa murah sebab dia tak payah bayar loan lain sebabkan ada moratorium, dan interest rate pula murah waktu tu, OPR rendah waktu tu. Tapi bila dah naik macam ni, kita faham yang memang dia akan marah sebab dia memang terasa daripada 1.75 ke 3% memang tinggi. Cuma soalnya bila kita menyaksikan ada beberapa siri OPR dinaikkan yang bersifat unprecedented, tidak pernah mungkin berlaku dan tidak pernah didebatkan secara lebih spesifik. Apa mungkin kemungkinan kalau mengikut kepada pandangan ekonomi dan juga analisis trend semasa, keadaan OPR ini akan diumumkan dengan lebih kerap dan juga akan ada kenaikan mungkin 1 atau 2 mata dalam tempoh yang terdekat ini? Dari sudut kekerapan, dia takkan lebih kerap ataupun kurang kerap sebab Monetary Policy Committee memang akan berjumpa setahun 4 kali, dan setiap tahun itulah dia akan setiap kali itulah dia akan umumkan. Saya menyeru kepada rakyat, kepada siapa-siapa yang dengar ni kan, pergi ke laman web Bank Negara Malaysia. Dekat situ ada keputusan OPR dan statement. Jadi setiap kali dia buat keputusan tu, setiap kali dia punya perjumpaan dengan Monetary Policy Committee, dia akan keluarkan statement. Dekat situ dia akan keluarkan kenyataan. Dekat kenyataan tu kita boleh baca kenapa dia kekalkan, kenapa dia naikkan, kenapa dia turunkan. Dan juga saya nak menyuruh juga, sebab saya tak adalah menyokong mana-mana parti politik belah kiri atau belah kanan kan. Tapi saya dalam bidang monetary economy, bila orang menyalahkan sesetengah ahli politik ataupun menyebelahkan sesetengah ahli politik, dan poin perbalahan tu adalah monetary punya decision, contohnya OPR naik atau OPR turun, saya juga menyuruh kepada siapa-siapa yang menonton sekarang untuk pergi ke Bank Negara punya website dan tengok siapa sebenarnya yang membuat keputusan OPR ni. Ya, mungkin memang benar. Boleh kita simpulkan sebenarnya dasar monetari yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia itu adalah keputusan prerogatif
yang dilakukan oleh institusi tersebut tanpa bergantung ataupun tanpa ditekan oleh mana-mana pihak ataupun mana-mana kepentingan politik mahupun oleh pihak MOF sendiri. Jadi keputusan yang bersifat prerogatif ini adalah penting untuk kita mengenal pasti OPR ini hanya perse bersandarkan kepada keadaan ekonomi dan juga bersandarkan kepada penilaian semasa oleh jawatankuasa oleh Bank Negara Malaysia. Ya, terima kasih Tuan Khair kerana bersama dengan kami pada pagi ini bercakap tentang OPR kekal 3.0%, apa impak dan juga dampaknya bukan sahaja kepada negara tetapi pada consumer situation. Terima kasih kerana bersama kami. Kita mungkin akan bersua lagi kalau ada kesempatan dan kita nak ke cerita pagi Perlis untuk bercakap tentang panorama indah inap desa di Perlis yang menerangkan penyampai akan bercakap berkenaan tentang apa lagi tarikan yang ada di negeri di utara tanah air tersebut. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Pulih. Sekarang saya berada di Padang Pauh Perlis. Jadi pagi ini bersama dengan Puan Amira, pengusaha Minas Roomstay. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik Puan, kalau kita tengok latar belakang sawah yang ada kat Perlis ni dengan struktur, infrastruktur dan juga pemandangan yang cantik kat Perlis ni, dan di samping itu pelancong-pelancong banyak datang ke Perlis, cuma kurangnya hotel dan juga inap desa bagi tujuan penginapan. Jadi bagaimanakah Puan manfaatkan peluang tersebut dalam mengusahakan Minas Roomstay ni? Memandangkan permintaan hotel di Perlis tinggi, so kami ambil peluang ni untuk membuat roomstay bagi menampung permintaan bagi pelancong-pelancong luar yang hendak datang ke Perlis. Dan kami membuat roomstay ni bermula daripada tahun 2020 dan siap dalam 2021. Dan kawasan roomstay ni dikelilingi kawasan sawah padi bagi yang pelancong yang suka menikmati suasana kampung, boleh datang di roomstay bagi merasa suasana kampung yang dikelilingi sawah padi. Cukup menarik itu. Jadi apakah pakej-pakej yang ditawarkan oleh Minas Roomstay untuk pelancong-pelancong yang datang ke Perlis ni? Okey, pakej-pakej yang ditawarkan bilik bersama kolam renang. Setiap kawasan ada 2 kolam renang. Yang belakang ni ada 1 kolam dan di belakang saya ada 1 lagi kolam. So yang menginap di sini boleh mandi 2 kolam ni. Dan pakej yang selain daripada kolam, kami sediakan tempat untuk memasak seperti untuk BBQ, ada peralatan dapur, semua sekali lengkap. Jadi apakah cabaran sepanjang tempoh Puan mengusahakan? Cabaran dia permulaan untuk kami menubuhkan Minas Roomstay, kami terpaksa tambun tanah untuk buat tapak permulaan sebabkan tanah yang dibeli adalah tanah bendang. So dalam keadaan kadang di Perlis ni cuaca agak tak tentu, hujan, kadang panas. Baik, terima kasih Puan. Saya pun tak sabar rasanya nak terjun kolam belakang untuk mandi sambil menikmati sawah padi yang ada pagi ini. Saya kira itu saja dari Perlis. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Okey. Okey, terima kasih Wan untuk cerita pagi Perlis. Sabar jangan terjun kolam terlebih dahulu. Kerana apa? Hari ini saya dan juga Sonic ditemani dengan tetamu yang cukup istimewa yang akan bercerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Saya perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan kita Yang Berhormat Teo Nii Ching, Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ya Allah, cantik bergaya, berbaju kurung. Ini yang pastinya terus saja menceriakan semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya. Dan hari ini YB kita ada perkongsian yang pastinya akan menggembirakan semuanya. Wow. Semua rakyat Malaysia teruja dengan perkongsian kita pada hari ini, Syafiqah, kan? Ya, betul. Ini berkaitan dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Sedikit perinciannya, YB. YB. Okey, terima kasih. Selamat pagi dan juga selamat pagi kepada semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya. Kami pada hari Ahad yang akan datang ini, kami akan buat satu pelancaran untuklah Bulan Kebangsaan dan jugalah Kibar Jalur Gemilang pada di Ipoh. Kali ini kami buat di Ipoh. Jadi saya nak jemputlah semua penduduk-penduduk sekitar Ipoh datanglah ke bulatan Sultan Ajlan Shah untuklah menyertai program kita pada pagi itu. Jadi hari itu kamilah memang akanlah buat untuk tahun ini sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Merdeka, Hari Malaysia. Kami telah lancarkan logo dan juga tema pada bulan Mei. Jadi hari Ahad yang akan datang ini apa yang kami buat?
buat ialah kami akan lancarkan bulan kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang di Ipoh pada 6.30 pagi. Jadi datanglah awak-awak. Oh, 6.30 pagi 16 pagi subuh tu datang. Okey, baik. Jadi apabila kita bercakap tentang 16 Julai ni, saya percaya banyak aktiviti-aktiviti dan juga sambutannya yang akan memenuhi ruangan di lokasi tersebut nanti. Mungkin YB boleh ceritakan kepada kami, kongsikanlah kepada semua. Boleh. Pelancaran kita pada hari itu akanlah dirasmikan olehlah Timbalan Perdana Menteri kedua, Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan jugalah Yang Amat Berhormat MB Perak juga akan hadir. Bersama jugalah denganlah Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi juga akan turut hadir. Jadi semua sila datanglah join kami. Nah, untuk hari itu kenapa kita start pada 6.30? Kerana hari itu kami akan ada satu program yang cukup istimewa. Kita panggil Langkah 6,600. Oh. Yes. 6,600. Jadi kita ada satu fun run yang sepanjang 4.8 km untuklah kategori terbuka dan juga ada fun walk yang sepanjang 1.2 km. Itu memang adalah untuk warga emas, kanak-kanak dan juga golongan OKU. Jadi saya nak jemput semua datang kerana VVIP kami, VIP yang akan hadir pada hari itu juga akan turut hadir untuklah program tersebut. Jadi yang berminat silalah daftar secepat mungkin. Bolehlah dapat t-shirt percuma. Oh, t-shirt percuma. Saya nak pergilah, saya bolehlah. Seawal datang pagi 6.30 pagi. Awak yang akan 660 InsyaAllah, Syafiqah pun sama. Ayah boleh. Jom. Tapi macam kita ni dekat, bolehlah sampai ke Ipoh. Tapi untuk negeri-negeri lain bagaimana nak merasai meriahnya sebenarnya sambutan kemerdekaan kali ini? Memang pada hari Ahad ini kami juga akanlah buat satu pelepasan untuk konvoi kami. Wow. Kepada Merdeka juga akanlah buat pelepasan pada hari Ahad ini. Jadi konvoi pada tahun ini akanlah melibatkan 66 kenderaan peserta di setiap checkpoint. Supaya program ini adalah bersifat untuklah penyerahan jalur gemilang. Jadi kita nak bawalah semangat ataupun kegembiraan kepada semua negeri-negeri supaya semua rakyat pun rasa excited. Jadi saya pun nak jemput semua untuklah turut hadir. Selain daripada itu, di peringkat negeri kami juga adalah program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia iaitu Anugerah Semarak Jalur Gemilang, di mana kita jemputlah individu, komuniti, NGO, persatuan untuklah guna jalur gemilang untuk hiaskan tempat masing-masing, sama ada rumah sendiri, penjabat ataupun tempat awam. Hiaskan tempat kita cantik-cantik supaya boleh dapat hadiah daripada Japet. Nanti kita kena hias ni juga. Betul. Tak ada jalur gemilang lagi di sini. Keretanya semuanya. Kita pakai pin juga kat sini. Betul. Jalur gemilang. Okey, 6,600 langkah kalau kita lihat itu merupakan perjalanan untuk kita mencapai ke satu perpaduan di Malaysia ini. Jadi signifikan sebenarnya sambutan ataupun program sebegini menjelang ke sambutan Hari Kemerdekaan, YB? Saya rasa pertama, kami nak nampak bahawa semua lapisan masyarakat sertai program untuklah sambutan Hari Kebangsaan. Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Kerana saya rasa kami sudah 66 tahun. Jadi kami nak nampak bahawa semua lapisan masyarakat sertailah dalam program ini semua turun untuk menunjukkan patriotik kita kepada negara kita. Dan selain daripada itu, memang ini adalah program yang sihat. Kita nak juga promote lah lifestyle yang sihat. Dan tema untuk tahun ini memang adalah Malaysia Madani, tekak perpaduan, penuhi harapan. Dan kita perlu ada semangat perpaduan ini untuklah penuhi apa-apa harapan yang kita ada untuklah negara tercinta kita. Wow, sangat bersemangat kita mendengar YB kita pada hari ini. Okey, baik. Apabila kita bercakap tentang tema untuk sambutan Hari Kebangsaan 2023 dan akan dilancarkan bulan kebangsaan. Saya percaya sebelum kita melangkah ke angka 31 tersebut, pastinya pelbagai program pengisian penuh untuk semua negeri.
YB. Mungkin kita boleh kongsikan bagaimana mereka nak mengetahui lah tentang info-infonya. Okey, memang kita ada banyak aktiviti selain daripada aktiviti yang saya sudah sebut tadi, sepertilah konvoi kita, sepertilah Anugerah Semarak Jalur Gemilang. Kami juga ada, kami telah sediakan portal untuklah tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk nyertai ataupun tahu lebih banyak detail tentang program kita. Silalah pergi ke www.merdeka360.my. Bukan sahaja pergi ke laman web kita, tetapi pergi ke Facebook, pergi ke Twitter, TikTok, semua ada. Merdeka 360. Bila kita menyentuh mengenai perpaduan ini, bagaimana sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia dalam keluarga madani ini boleh bersama-sama membantu pihak kerajaan khususnya untuk meningkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan kita ini? Saya rasa kepelbagaian adalah satu keunikan Malaysia. Ya. Kita memang sepatutlah rasa begitu bangga denganlah kepelbagaian dalamlah negara kita. Jadi saya harap bahawa kerana PRM pun semakin dekat dan kita tahu bahawa semasalah pilihan raya, tak kiralah pilihan raya umum ataupun PRM ataupun by election, biasanya kita tahu bahawa banyak berita palsu akan keluar. Misinformation, disinformation dan sebagainya. Jadi saya rasa pertamanya memanglah sebagailah ahli-ahli politik, kita perlu ada disiplin sikit. Janganlah menjadilah orang yang sebar berita palsu. Itu penting. Satu self reminder untuk saya juga. Tetapi jugalah untuklah semua rakan-rakan di luar. Sama ada di parti barisan yang sama ataupun tak sama. Tetapi yang penting ialah kita perlu ingat sebelum kita menjadi ahli parlimen kita, ataupun wakil rakyat ataupun ahli politik, kami adalah warga Malaysia. Betul. Itu penting. Jadi janganlah kita buat apa-apa yang akanlah bawalah damage kepada negara tercinta kita. Dan kedua, saya rasa sebagailah rakyat Malaysia, saya juga harap bahawa semua warga Malaysia bolehlah bantu kami untuk pastikan bahawa untuk fight disinformation dan misinformation ini, berita palsu ini. Janganlah kita biarkan berita palsu dan misinformation, disinformation ini untuklah bawa permanent damage kepada hubungan hubungan di antara kaum, perpaduan kita. Yes, betul. Jadi saya rasa itu penting. Kami sudah duduk di sini bersama-sama lebih daripada 66 tahun sebenarnya. Betul. Ya, jadi saya percaya bahawa tak kira bangsa, tak kira agama, kita semua bangga sebagai warga Malaysia. Jadi kami perlulah ada semangat patriotik. Bukan sahaja sempena Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, Bulan Kebangsaan, tetapi tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kami bangun sebagai seorang warga Malaysia yang cukup bangga. Jadi biarlah kita, memang kami kadang-kadang ada perbezaan dalam pandangan kita. Tetapi itu tidak sepatutnya ada apa-apa kesan negatif ataupun efek perhubungan kami sebagailah seorang warga Malaysia. Ya Allah, bayangkan kita apabila kita mendengar YB ni berbicara, saya macam terpegun YB. Dengan bahasa Melayunya, walaupun kita ni pelbagai kaum ke, tapi perpaduan ini telah pun mengeratkan kita. Dan mungkin YB boleh jelaskan juga harapan YB kepada generasi sekarang yang kalau kita tengok pelbagai info-info yang masuk ke dalam diri mereka dan juga mungkin melalui program-program ini akan meresapkan jiwa Malaysia itu dalam diri rakyat Malaysia. Saya rasa zaman sekarang memang unik kerana sekarang kita adalah di era digital. Ini bermakna bahawa senang sahaja untuk kita terima apa-apa jenis maklumat melalui internet. Jadi kita sekarang nampak bahawa you rasa kagum kerana bahasa Malaysia saya okey, boleh pakai. Tetapi sebenarnya saya lagi kagum apabila kita ada generasi muda yang listen kepada K-pop, yang suka drama dari Korea ini, yang fasih bahasa Korean. Kan? Ya, betul. Ya. Kan mereka sebenarnya mungkin tak belajar bahasa Korea di sekolah. Tetapi self effort kerana mereka menjadi seorang peminat fans Blackpink ke BTS. Blackpink in your area. Dan ini adalah keunikan zaman sekarang. Kerana
ini bukan sahaja kita perlu sendiri pergi ke luar negara, baru kita bolehlah tengok budaya atau merasai budaya ataupun culture di negara-negara lain. Zaman digital ini memang maksudnya bahawa klik sahaja. Kita nak K-pop ke, J-pop ke, Taylor Swift ke, Coldplay ke. Dahsyat. Saya tak dapat tiket dah. Saya pun nak tanya. Tapi ini memang adalah keunikan sekarang. Jadi saya rasa sangat-sangat penting adalah apabila kita sudah menjadi so international, juga sangat-sangat penting kita ingat kita dari mana. Mana asas kita. Jadi saya rasa ini adalah satu sambutan di mana kita boleh reflect and think about sebagai warga Malaysia, bagaimana kita boleh menyumbang balik kepada pembangunan negara, bagaimana kita bolehlah menjadi seorang warga Malaysia yang akan mengharumkan nama negara kita. So I think it is very important kerana sekarang memang you bolehlah we have access kepada pelbagai budaya, bukan sahaja lagi di Malaysia saja, tetapi di luar. It's okay saya rasa kerana ini adalah satu kebaikan juga, satu kemudahan yang sekarang kita ada. Tetapi yang paling penting ialah janganlah kita lupa asal usul. Asal usul satu mengharumkan nama negara juga, tapi juga untuk kita mematabatkan bahasa Melayu itu. Bukan apa sebab tadi YB kata kalau kita boleh belajar bahasa asing, bahasa negara lain, kenapa tidak mereka belajar bahasa kita? Jadi kita, betul. Jadi mungkin satu hari orang dari Korea, orang daripada Jepun, suatu hari mungkin mereka pun akan minat untuk belajar bahasa Malaysia kerana produk-produk sepertilah film kita, muzik-muzik kita juga bolehlah bawa negara kita ke satu peringkat yang berbeza. Jadi kita kena bangga dengan bahasa kita. Soft power. Betul. Okey, kalau pada kebiasaannya setiap tahun majlis pelancaran ini dilakukan berada di Lembah Kelang. Tapi kali ini dibawa ke Ipoh pula. Kenapa di Ipoh? Kita buat di Ipoh kerana kita rasa ini sebenarnya adalah sasaran daripada PMX kita. Yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau rasa bahawa kebanyakan masa kita buat pelancaran di KL sahaja. Jadi dia hanya melibatkan warga-warga di Klang Valley. Jadi sebenarnya bukan untuk sambutan hari bulan kebangsaan, tetapi beliau memang ada satu pesanan kepada jemaah menteri bahawa kalau untuk program yang bersifat kebangsaan nasional peringkat persekutuan, jangan kita hanya buat di KL. Tetapi kita juga bawanya pergi ke negeri-negeri yang lain. Jadi apabila kita sebagai contohlah apabila kita lancarkan tema dan juga logo untuklah Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia, kami bukan sahaja buat di KL tetapi kami serentak, kami juga buat di Sabah dan juga Sarawak. Kuching dan Kota Kinabalu. Yes, betul. Jadi untuk pelancaran yang akan datang pada hari Ahad ini, kami bawa ke Ipoh. Dan juga untuk sambutan Hari Merdeka, kali ini kami akan buat di Putrajaya. Jadi ini adalah hasrat PMX sebenarnya. Dia nak pastikan bahawa semua kementerian jangan hanya buat pelancaran di Kuala Lumpur, pergi ke tempat-tempat yang berbeza supaya kita bolehlah melibatkan local community. Jadi hari Ahad warga Perak datang. Beri sekali lagi ingatan kepada mereka di luar sana. Apa di antara aktiviti pada ingat 16 Julai. Apa di antara 16 Julai kita jumpa di bulatan Sultan Ajlan Shah Ipoh. Saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan turut hadir kerana TPM kedua Datuk Seri Fadilah Yusof juga turut akan hadir. Dan selain daripada memanglah beliau akan memberilah ucapan, tetapi kita ada program sepertilah langkah 6,600 kita juga akan buat pelepasan untuklah kebara merdeka kita dan juga ada banyak aktiviti. Kita telah banyak melibatkan GLC kita dan jugalah syarikat-syarikat swasta. Jadi bukan sahaja ada program kita, Van Milo juga akan datang, Pizza Domino juga akan datang. Itu tadi excited kerana dapat baju, t-shirt percuma. Ini nak Milo.
Boleh. Jadi silalah datang dan juga pelbagai agensi kerajaan juga akan datang untuk buka kaunter supaya bolehlah beri perkhidmatan kepada semua peserta. Jadi betul. datang. Dan juga kita harapkan agar pelancaran bulan kebangsaan kita ni akan juga memupuk rasa kita untuk terus mengibarkan jalur gemilang. Sejajar juga dengan Hari Kebangsaan 2023. Betul. Jadi saya harap bahawa usaha bukan sahaja agensi-agensi kerajaan, bangunan-bangunan kerajaan, tetapi saya juga harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan, rakyat warga Malaysia kita di penjabat ke, sendiri ke, bangunan swasta ke, rumah ke, kampung ke, komuniti kita, marilah kita ada satu usaha untuklah mengibarkan jalur gemilang, untuklah buat lagi seronok lah dan juga untuklah sambutan. Betul, rasa. Jangan risau YB, nanti kita set ni memang penuh dengan gembira. Betul, macam untuk hari raya kita perlu ada ketupat. Yes. Tahun baru Cina ialah angpau tu. Jadi untuklah bulan kebangsaan. Kalau tak nampak itu jalur gemilang, saya rasa macam kosong hidup kita. Betul. Baju-baju kita pun semua baju-baju warna merah. Merah, kuning, biru, putih. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormati Mahalan Menteri YB Teo Nii Ching kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi kita harapkan yang terbaik sebenarnya untuk program kali ini. Jadi kepada anda yang berada di kawasan Ipoh dan juga di sekitarnya, jangan lupa. Ingat, jangan lupa. Hari Ahad. Ini YB dah kata jangan lupa hari Ahad ni. Kita exercise di sana. Syafiqah saya kita exercise 6.30 minit pagi. Boleh. Syafiqah dan Sony juga akan turun hadiah. Jadi datang. Saya kalau tak nampak Sony, Sony. Terima kasih sekali lagi YB. Terima kasih. Thank you. YB biasa akan bagi mini love. Betul YB. Inilah mini love untuk semua. Medium punya pun okey, besar punya pun ada. Begini pun boleh. Boleh. Tapi sebelum tu YB jangan lupa jangan lupa untuk mengundi Sony untuk anugerah bintang popular. Untuk top 5 alumni insya-Allah. Tahniah. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika sebab kami nak mengundi dulu. Saya nak ajar YB macam mana nak mengundi Sony. Jangan ke mana-mana. Muh kita ramai-ramai sertai 6,600 langkah perpaduan pada 16 bulan Julai 2023 jam 6.30 pagi sempena dengan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan keyboard jalur gemilang di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Nak tahu lebih lanjut? Layar je www.merdeka360.my. Mak ayah saya dulu ialah pejabat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba Hari Kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun kami pun ada dibawalah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan Hari Kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Itu yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna Harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna satu, Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka tu, apakah ertinya merdeka. Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam
yang kita sebut sebagai Malaysia. Apa nama itu asal, apa niat asal tu? Kenapa kita membentuk Malaysia? Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian-pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan? Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita, sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, dekad perpaduan penuhi harapan. Hari ini kita warga yang merdeka, yang mengerti. Ya, kita bersua kembali untuk SPM Sana Sini. Dimulakan dengan perkongsian berikut. 600 baucer pemeriksaan kesihatan percuma diagih kepada penduduk parlimen di Bandar Tun Razak. Mereka boleh menjalani pemeriksaan kesihatan pada 1 hingga 30 Ogos ini. Agihan baucer dibuat bersempena penganjuran Karnival Madani, Sihat dan Prihatin di Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz. Program Ini Warisan Kita, anjuran Kementerian Perpaduan Negara KPN, adalah platform memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia menerusi Khazanah Warisan Negara. Menterinya, Dato' Aaron Agodagang berkata ia bertepatan dengan hasrat kerajaan dalam membangun Malaysia Madani dengan penerapan elemen hormat menghormati. Ia sekaligus menjadikan warisan sebagai salah satu platform pengukuhan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Antara pengisian program Ini Warisan Kita ialah pameran rumah etnik seperti Chatty Babanyonya, Mahmeri, Siam dan Portugis yang akan menampilkan kepelbagaian aktiviti seperti seni tari, busana, makanan tradisi dan hasil kraftangan. Manakala agihan ikan percuma diberikan kepada penduduk sekitar Sungai Buloh Selangor sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat Restoran Makanan Laut Dapur Pukat. Dengan hasrat untuk membantu meringankan beban penduduk sekitar, sejumlah 2 tan ikan sejuk beku diagihkan dan bakal menjadi aktiviti bulanan yang dilaksanakan secara berterusan. Berlangsung selama 2 hari, program agihan ikan percuma sebegini dilihat sebagai satu bentuk aktiviti kemasyarakatan terutamanya dalam menyantuni golongan asnaf dan B40. Sasar kurangkan kebergantungan import beras dalam tempoh 2 tahun. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dijangka melaksana tanaman padi 3 kali setahun dalam tempoh terdekat. Menerusi Smart SBB, penanaman padi dibuat secara lebih sistematik. Gabungan penggunaan internet kebendaan dan jentera. Ia mampu meningkatkan hasil daripada 3.75 metrik tan kepada 6 hingga 7 metrik tan sehektar. Baik, itu dia SPM Sana Sini. Kita akan berehat seketika dan kita nak ke cerita Pagi Pahang untuk bersama dengan sahabat di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Muzium Sultan Abu Bakar yang terletak di Pekan untuk berkongsi berkenaan dengan pelancaran buku Budi Pujangga dan program pendidikan muzium yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Untuk berkongsi lebih lanjut perkara ini, bersama saya adalah Pengarah Perbadanan Muzium Negeri Pahang, Datuk Ahmad Farid Abdul Jalal. Baik Datuk, boleh Datuk kongsikan berkenaan dengan program yang akan dilancarkan? Terima kasih kepada PRTM dan sebenarnya projek Budi Pujangga ini adalah projek yang sama Muzium Pahang dengan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang kita insya-Allah akan lancar pada bulan Ogos ini. Ya. Sebenarnya tarikh awalnya kita nak cadang dalam sekitar Julai, tapi atas sebab-sebab yang tak dapat dilakukan, kita tangguhkan pelancarannya pada sekitar bulan Ogos. Dan projek ini adalah merupakan projek yang kita dah rancang lebih kurang daripada setahun untuk menghasilkan buku Budi Pujangga, yang mana buku ini terdiri pada gabungan antara tulisan-tulisan artikel
oleh Museum Pahang sendiri, puisi-puisi oleh pelajar-pelajar dan juga guru-guru dan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, serta juga lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para pelajar. Ini adalah kombinasi antara projek museum dan juga dan masyarakat, yang mana ia melibatkan projek-projek yang ke arah pendidik untuk memperkenalkan masyarakat kepada museum. Baik Datuk, bagaimana tercetusnya idea Datuk untuk bekerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang? Sebenarnya perlu saya nyata juga dari sini, ini adalah pertama kita berterima kasih pada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang kerana mereka datang untuk mengadakan perjumpaan, perbincangan awal berkaitan dengan projek ini sebenarnya atas kerana projek ini dinaungi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Astanah, Tengku Mahkota Pahang ya. Jadi saya tak langsung projek ini telah memberi satu semangat yang lain kepada sekolah-sekolah di Pahang untuk turut serta dalam menjayakan projek ini. Jadi setelah perbincangan dibuat, kita nampak ada satu sinergi yang baik untuk menggabungkan antara Jabatan Pendidikan Pahang dengan Museum Pahang dalam menghasilkan satu bentuk buku yang bercakap soal warisan, soal alam sekitar, soal sejarah dan sebagainya. Jadi buku ini merangkumi semua aspek mengenai Negeri Pahang di sudut sejarah dan budaya. Jadi kenapa Datuk pihak Museum Negeri Pahang ni bersetuju untuk bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang? Kerana saya rasa JPMP ini satu-satu jabatan yang sangat dekat dengan sekolah, dan kita perlukan sekolah untuk memberikan satu pendedahan awal kepada masyarakat tentang pentingnya kita menjaga warisan budaya. Dan pemilihan JPMP ini pada saya adalah satu, bukan kata kebetulan, tapi satu yang memang kita nak rancang betul-betul sebab because JPMP ini mempunyai satu saluran yang terus kepada sekolah untuk menyampaikan apa yang kita buat di museum ni. Jadi saya fikir satu gabungan yang tepat dan kena pada waktunya lah. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Saya kira setakat itu saja perkongsian Cerita Pagi dari Pahang. Kembali ke studio untuk laporan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih untuk cerita pagi tersebut. Bila kita berbicara mengenai wakaf, selalunya kita melihat daripada perspektif wakaf Al-Quran ataupun bina masjid, tapi kita melihat kepada sudut yang berbeza kali ini, iaitu wakaf pengajian tinggi di Malaysia. Jadi untuk berbicara dan juga membincangkan bagaimana sebenarnya konsep ini diguna pakai untuk IPT, bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Zaki bin Yaakob, pengarah bahagian zakat, sedekah dan wakaf Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti mana saya katakan tadi, selalu bila kita bicara mengenai wakaf, kita tertumpu kepada beberapa arah semata-mata. Tapi kali ini kita berbicara mengenai IPT. Bagaimana sebenarnya konsep wakaf ini diterjemahkan di IPT, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih saudari Syafiqah atas kesempatan untuk kita berbincang berkaitan dengan wakaf. Sebelum kita melangkah perbincangan kepada wakaf pengajian tinggi, saya rasa lebih elok untuk kita memahami wakaf dalam konteks yang sebenar. Sebab berdasarkan kepada pengalaman saya, ramai di kalangan kita yang salah faham tentang maksud wakaf itu sendiri. Saya rasa mungkin kita biasa dengar bila kita sebut contohnya lah, kalau kita beli perfume ataupun minyak wangi, kita letak di surau, kita kata okey, semua orang boleh guna, saya wakafkan. Betul. Ataupun kita beli goreng pisang, kita bagi kawan-kawan, kita suruh kawan-kawan makan, kita kata saya wakaf untuk semua orang makan. Kita merasakan itu adalah konsep wakaf yang sebenar, tetapi sebenarnya salah. Jadi kita perlu faham wakaf ini, kalau kita nak faham dalam konteks yang sebenar, kita perlu melihat kepada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi bila satu ayat Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW tentang kamu tidak akan dapat mencapai tahap kebajikan yang paling sempurna sehingga kamu mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan harta yang kamu paling sayang. Jadi turun ayat Quran tu, ayat surah Ali Imran ayat ke-92, dan bila turun ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, para sahabat dia rasa trigger. Sebab standard lah macam kita, kalau kita orang datang minta derma, kita akan buka wallet, kita akan ambil note yang paling kecil, RM1, RM5, RM10. Tetapi Allah sebut dalam Quran yang paling
tinggi tahapnya adalah bila bagi yang paling sayang. Dan pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab datang jumpa dengan baginda Nabi SAW dan dia menawarkan harta yang dia paling sayang, iaitu satu tanah di Khaybar, yang mana tanah itu sangat bernilai, sangat subur. Dan dia jumpa pada Rasulullah, dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang aku perlu buat dengan tanah ini? Sebab tanah ini adalah yang paling aku sayang dan ayat Quran dah turun untuk bagi harta yang paling kita sayang. Maka Rasulullah pun berjawab kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, in syi'ta habbasta aslaha wasabil samrataha. Itu adalah definisi wakaf. Wahai Umar, kalau kamu nak buat dengan harta yang kamu paling sayang ni, kamu kena tahan pokok harta dan kamu kena salurkan manfaat. Itulah definisi wakaf sebenarnya, iaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya. Dan satu lagi hadis Nabi, kalau saya rasa kita semua pernah dengar, izamat al-insan in qata amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam, terputus semua benda kecuali 3. Sedekah jariah, doa anak yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi sedekah jariah itu disebutkan oleh para ulama bahawa ia adalah wakaf. Jadi maksud wakaf adalah satu harta yang kita kekalkan pokoknya, manfaatnya boleh disalurkan, dan walaupun kita dah meninggal dunia 100 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, pahala itu masih mengalir. Itulah konsep wakaf. Dan berbalik kepada persoalan yang saya kemukakan di awal tadi, kalau kita wakafkan minyak wangi, kita guna sekali, kemudian habis. Betul. So dia adalah dalam kategori barangan yang istihlaki, maksudnya barangan yang guna habis. Guna habis tak boleh diwakafkan. Makanan, macam kita bagi goreng pisang, itu tak boleh wakaf. Sebab makan habis. Makan habis. Yang kita boleh dapat pahala wakaf adalah contohnya macam yang saudari sebutkan tadi, kita bina sekolah, itu wakaf tradisional lah, sekolah, surau, tanah perkuburan dan sebagainya, yang mana bila kita berwakaf, walaupun dah 100 tahun, pahala tu masih mengalir. Dan dalam konteks yang tadi, kalau kita bagi perfume ataupun makanan, itu tak dianggap sebagai wakaf, tapi dianggap sebagai sumbangan sedekah, infak, derma dan sebagainya. Dan pahala dia lain. Kalau pahala yang wakaf ni, walaupun kita dah meninggal dunia, dia akan mengalir. Dan berbalik pada soalan tadi, bila kita tengok wakaf dalam konteks pengajian tinggi, kita mengambil semangat yang sama, iaitu nak memastikan bahawa infrastruktur universiti itu dibina atas dasar wakaf, dan kita yakin universiti di Malaysia ni tak akan musnah, tak akan hilang, tak akan dihapuskan. Dan bayangkan, kalau kita dah, contohnya kalau UiTM dah hampir 100 tahun, UM dah lebih 100 tahun, kalaulah orang yang pertama yang mewakafkan untuk universiti itu sendiri mungkin dah meninggal, tapi pahalanya masih lagi mengalir dan masuk sampai kepada dalam kantung pahala dia walaupun dia dah berada dalam kubur. Jadi konsep itu yang sebenarnya kita nak bawa dalam wakaf pengajian tinggi, dan kita yakin wakaf pengajian tinggi itu dia menepati SDG, Sustainable Development Goals 17 SDG yang diwar-warkan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan bila kita buat semakan, saya boleh katakan hampir 8 daripada SDG itu selari dengan pelaksanaan wakaf, zakat dan juga sedekah, yang merupakan salah satu daripada instrumen kewangan sosial Islam yang kita nak amalkan di pengajian tinggi ini. Jadi bagaimana sebenarnya kemampanan wakaf itu dilaksanakan di IPT? Okey, itu yang menarik itu sebenarnya. Macam mana kita nak menjamin kemampanan wakaf? Sebab tu daripada awal tadi kita dapat lihat sebenarnya kalau di UiTM itu sekitar tahun 2017 kita dah mula dengan sedekah jariah, dan kemudian kita bermula dengan instrumen wakaf di universiti. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, di universiti-universiti di luar negara, contohnya Universiti Al-Azhar di Mesir, Universiti Qarawiyyin di Morocco, hatta di negara-negara barat, contohnya di Oxford, di Cambridge, Yale University, mereka semua dibina berasaskan kepada endowment, ataupun dalam konteks Islam ni wakaf. Konsepnya sama, cuma berbeza sikit dari sudut matlamat wakaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hak milik harta tersebut pada Allah, manakala di barat mungkin untuk kepentingan organisasi tersebut. Jadi nak memastikan kemampanan itu, kita melihat kepada aspek bagaimana pihak universiti memangkin kewangan tersebut melalui wakaf, bila mana projek-projek pembangunan infrastruktur itu bukan lagi dibiayai oleh pihak kerajaan. Ini yang saya sebutkan dalam ucapan tahun baru YB Menteri Pengajian Tinggi, ada disebutkan keperluan universiti untuk menjamin kemandirian dan juga kemampanan kewangan universiti.
Kalau kita lihat dalam konteks semasa ni lah, dalam keadaan ekonomi kita yang agak tidak stabil, naik turun ni, saya kira kerajaan sudah tidak mampu untuk menampung sepenuhnya keperluan universiti. Dan kalau kita lihat, universiti ini bergerak satu daripada dana kerajaan, yang kedua daripada yuran-yuran pengajian, yang ketiga mungkin daripada research dan juga pendidikan yang dikomersialkan. Itu antara sumber universiti. Dan kita terlupa sebenarnya kita ada sektor yang ketiga, iaitu wakaf itu mampu untuk membantu kepada kemampanan ekonomi ataupun kewangan di universiti. Dan ia sebenarnya di Malaysia bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau kita lihatlah dari sudut sejarah, kita ada Kolej Islam Malaya, kita ada mungkin di semua negeri-negeri kita ada sekolah-sekolah agama, Maktab Mahmud di Kedah, Al-Masyhur di Penang. Sekolah-sekolah agama ni kebiasaannya adalah dibiayai oleh dana wakaf daripada masyarakat setempat. Dan itulah yang menyebabkan wakaf itu membangun institusi pendidikan di Malaysia, dan dia bukan perkara yang baru. Cumanya dalam masyarakat kita ni kita lebih kepada wakaf secara tradisional tadilah, kubur, sekolah agama dan sebagainya. Kita nak mengajak masyarakat supaya mengubah paradigma persepsi tersebut kepada institusi pengajian tinggi yang bukan hanya melibatkan keagamaan. Mungkin kita anggap wakaf ni melibatkan keagamaan saja kan. Sebenarnya boleh je kita nak bina stadium, pusat sukan dan sebagainya, as long as benda tu bermanfaat untuk masyarakat. Dan wakaf ni boleh melibatkan bukan Islam pun boleh berwakaf. Kita boleh terima, dan manfaat wakaf adalah untuk semua. Dia tak terhad. Kalau contohnya bila kita kata zakat itu memang khusus untuk diagihkan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. So terhad. Tapi wakaf tak. Wakaf ni umum dan dia bersifat ijtihadi. Kita boleh berijtihad, kita boleh kreatif dalam mengagihkan zakat, dan yang penting dia bukan khusus untuk umat Islam saja, dia untuk Islam dan bukan Islam. Dan wakaf itu juga boleh diterima boleh diberikan oleh Islam dan juga bukan Islam. Kalau kita lihat dalam program Temu Anwar yang dijalankan di negeri-negeri, bertemu dengan siswa Azhar pula, banyak yang menyatakan hasrat mereka mungkin meja tak cukup, kerusi tak cukup, ada peralatan-peralatan yang masih tidak ada di universiti. Jadi mungkin, yalah, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meluluskan peruntukan ketika itu juga, tapi kalau ada wakaf ini, sebenarnya wakaf juga boleh membantu sebenarnya untuk siswa Azhar di luar sana. Tapi itulah pelaksanaannya. Kalau di Malaysia ini saja ada 20 universiti awam. Betul. Untuk kita menyelaraskan itu bukan satu perkara yang mudah. Selain itu, apa lagi antara cabarannya? Okey, itu cabaran yang kita hadapi sebenarnya. Bila mana kita nak berwakaf ini, kita kena ingat satu, urusan wakaf dan zakat ini kalau dalam Perlembagaan Persekutuan, di dalam jadual ke-9 bahagian 2 mengatakan bahawa urusan berkaitan agama Islam adalah di bawah Sultan dan juga Majlis Agama Islam. So urusan berkaitan zakat dan wakaf ini memang di bawah Majlis Agama Islam, dan Majlis Agama Islam berperanan sebagai sole trustee ataupun pemegang amanah tunggal di setiap negeri-negeri. Dan bagi cabarannya, contohnya bagi kami di UiTM kita ada di 34 kampus di seluruh Malaysia. Setiap negeri akan ada cawangan UiTM, dan kita perlu deal dengan Majlis Agama Islam tersebut. Jadi alhamdulillah dalam konteks sekarang ni semua cawangan-cawangan kita memang berhubung baik dengan Majlis Agama Islam, dan kita sangat mendapat kerjasama yang baik dengan Majlis Agama Islam di setiap negeri. Cuma bagi universiti-universiti yang ada di negeri-negeri tertentu, mereka perlu deal dengan Majlis Agama Islam. Itu aspek pertama dari sudut enactment ataupun akta yang berkaitan dengan wakaf. Yang kedua, aspek penyelarasan tadi. Memang sangat susah. Sebab kami di peringkat pengarah-pengarah zakat, sedekah dan juga wakaf Universiti Awam seluruh Malaysia, kita dah bersidang beberapa kali. Bagaimana kita nak menyelaraskan isu wakaf ni. Sebab setiap negeri dia ada akta dan enactment yang berbeza. So treatmentnya berbeza. Negeri-negerinya pun berbeza, kemampuan kewangannya pun berbeza. Jadi kita perlu kepada satu penyelarasan, dan penyelarasan itulah yang kita cuba bawa dalam perbincangan-perbincangan yang telah kita lakukan sebelum ini, dan akhirnya kita come out dengan satu cadangan di peringkat pengajian tinggi, Jabatan Pengajian Tinggi, untuk kita menubuhkan Majlis Zakat Wakaf, Majlis Wakaf Zakat dan Endowment MAWIS Universiti Awam seluruh Malaysia. Dan kita mengharapkan daripada penubuhan majlis ini, insya-Allah kita mampu untuk menyelaraskan pertama daripada aspek pengurusan, iaitu nak pastikan bahawa setiap universiti awam ataupun setiap universiti yang ada di Malaysia, tak kira awam ataupun swasta, ada unit
ataupun bahagian ataupun pusat tanggungjawab yang menguruskan zakat, sedekah dan wakaf. Itu penting sebab tak semua universiti ada unit ini. Sebab zakat, sedekah, wakaf ni adalah salah satu daripada instrumen kewangan sosial Islam yang kalau setiap universiti tu ada unitnya masing-masing. Macam contoh kami di UiTM kita ada bahagian zakat, sedekah dan wakaf. So jabatan saya cover untuk tiga kategori ini, zakat, sedekah dan wakaf. Dan kita dapat lihat bila setiap satu universiti itu ada 3 elemen ini, untuk kutipan zakat kita boleh bantu pelajar dan staf yang memerlukan dan bantuannya secara one off. Sebab zakat ni tidak boleh bermalam. Kalau ikut hadis Nabi tidak boleh bermalam, dia perlu segera diagihkan kepada asnaf. So itu memang kita boleh bantu dari sudut bantuan-bantuan segera kepada pelajar dan juga staf. Dan aspek pembangunan infrastruktur kita boleh cover melalui wakaf. Dan kutipan wakaf ni akan digunakan untuk pembiayaan bangunan infrastruktur, hatta bukan yang melibatkan keagamaan pun sebenarnya tak ada masalah. Kalau macam di UiTM sendiri bagaimana ia diterjemahkan dari bentuk fizikalnya? Kalau di UiTM kita ada banyak program. Kalau contohnya di UiTM Melaka kita ada wakaf dusun ilmu. Kita wakafkan pokok-pokok durian, cempedak, belimbing, macam-macam kita dah mula tuai hasil daripada wakaf tersebut. Di Perlis kita ada wakaf dusun ilmu juga, buah harum manis. Di Shah Alam kita ada beberapa projek wakaf. Kita ada projek wakaf UiTM Negeri Sembilan, ada wakaf taskit, kit tayamum untuk di hospital, untuk kegunaan pesakit-pesakit. Dan kalau di UiTM Shah Alam ni ada beberapa projek wakaf yang sedang dibangunkan, yang juga kita kerjasama dengan pihak-pihak ataupun pusat-pusat tanggungjawab dan juga fakulti-fakulti yang berkaitan. Contohnya di Hospital Puncak Alam dan Hospital Sungai Buloh ada cadangan daripada doktor-doktor dan pengurusan di hospital tu, ada daripada bekas-bekas pesakit nak mewakafkan katil ataupun peralatan-peralatan perubatan. Itu pun kita dalam proses untuk membangunkan wakaf, sama ada wakaf itu dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk barangan-barangan yang boleh diwakafkan dan dimanfaatkan untuk seluruh warga UiTM. Bagaimana doktor melihat potensi pembangunan wakaf di Universiti Malaysia ini? Okey, potensinya tu seperti mana yang saya sebutkan tadi, potensinya sangat besar dan kita menganggap bahawa ia adalah salah satu daripada the sleeping giant. Dia sebenarnya sangat signifikan kepada universiti. Cuma kita mungkinlah warga universiti ini ataupun masyarakat awam rasa macam benda tu tak berapa penting. Dan mungkin sebahagian daripada kita salah faham. Macam saya sebutkan tadi. Ingat wakaf tu macam yang lain-lain. Untuk keagamaan. Untuk keagamaan saja dan dia mungkin hanya untuk orang Islam. Sedangkan benda tu luas dan dia boleh dimanfaatkan kepada semua aspek. Dan saya nak sebutkan aspek kemandirian kewangan universiti itu sendiri. Walaupun kita ada peruntukan daripada kerajaan dan setiap tahun peruntukan itu akan disemak semula dan realitinya dia semakin berkurangan. Dan kita pula dalam proses untuk menambahkan bilangan pelajar. Kalau UiTM ni, sasaran UiTM ni kita dapat lihat kerajaan mensasarkan sekitar 200,000 pengambilan pelajar di UiTM. Dan itu adalah potensi yang besar kepada pembangunan wakaf pada masa yang sama. Kalau saya boleh kongsikan maklumat di UiTM ni, pelajar kita hampir sekarang ni sekitar 180,000 orang lebih. Dan staf kita 18,000 orang lebih. Total warga UiTM saja seluruh Malaysia sekitar 200,000 orang. Wah. Kalau kita buat simple calculation, satu orang warga mewakafkan RM1, setiap bulan kita akan dapat RM200,000. Kalau RM1. Kalau RM10, kalau RM100, tapi itu simple calculation lah. Realitinya dari sudut pelaksanaan, dari sudut marketing, pemasaran kepada program-program wakaf ni satu yang mencabar juga. Sebab di kalangan pelajar kita majoritinya adalah daripada B40 dan kita pun perlukan bantuan daripada syarikat-syarikat korporat yang ada dan itulah potensi di peringkat universiti itu sangat besar dan sangat tinggi. Satu dari sudut warga yang ramai dan juga di kalangan profesor-profesor yang ada ni sebenarnya dia orang boleh berwakaf dan pada masa yang sama dia akan dapat manfaat cukai daripada pihak kerajaan. Jadi kita nak menggalakkan semua syarikat korporat dan juga orang perseorangan untuk berwakaf dan pada masa yang sama akan dapat rebate cukai daripada sumbangan wakaf yang diberikan kepada universiti. Okey, jadi besar sebenarnya impak dan juga manfaat yang boleh anda dapatkan melalui program wakaf ya. Jadi kita boleh melihat wakaf ini daripada pelbagai sudut, pelbagai angle sebenarnya dan salah satu sudutnya pastinya di IPT untuk kebajikan dan juga kebaikan siswa ZAF pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak Profesor Mahdi
hadir Dr. Muhammad Ashraf Zaki bin Yaakob, Pengarah Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf Zawaf Universiti Teknologi Mara. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Okey, kita nak berehat seketika tapi kita nak terus bersama rakan kita di Map Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Silakan Map Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca kita pada hari ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor dan kawasan pesisir pantai di negeri Terengganu. Dan keadaan cuaca di negeri Terengganu dan Johor ini dijangka boleh beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Selangor dan negeri-negeri utara Semenanjung ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Berikutan garis badai yang kini sedang berada di perairan Selat Melaka Utara ini masih lagi berpotensi untuk memasuki kawasan pesisiran pantai di negeri Selangor dan negeri-negeri utara Semenanjung. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir kini hanya tertumpu di kawasan pesisiran pantai di negeri Sarawak dan negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangka boleh beransur reda dalam lewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir diramalkan lebih tertumpu di bahagian tengah dan utara negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai barat di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak, berkesan literasi digital. Pelda memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyanaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih
di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak 36 juta ringgit setahun. Selamat pagi Malaysia. Berbeza kita tidak memisahkan. Hulur tanganmu, satukanlah hati. Sandarkan teman, bahumu bahuku, jalinkan perpaduan. Pusatku setan Malaysia nan satu. Kita padukan jiwa kebaktian menuju cerah ke masa hadapan. Pimpinlah tanganku sayang. Kita sama bintang terkelip di malam hari. Kita surya mencerah ibu pertiwi. Di sayap impian menaik kesaksamaan. Sejahtera sentosa damai kita. Leburkan permusuhan, tanam sengketa, menderu harmoni deru berhembus. Di jiwa penyayang payungan terbilang, junjung kasih Tuanku dirgahayu. Berbeza kita nananggu bagulai. Serang ke jari alam besar mati. Sandar komitu se, bau nu bauku, jalinkan perpaduan. Adang lan musut, sinano Malaysia, jadi segambai, seganau berkaja. Memodimputkan awahon, kota daudu monton. Aduh, waklah tegih. Nam ya berem vanil minum nak citaram. Nam ya berem muli taram surian. 带上梦想的翅膀，我们并肩去翱翔，共创和平繁荣安乐的家。 खत्म करो दुश्मनी, मिटाओ विवाद, सद्भाव की हवा बह रही है. นายรักไทยความห่วงใยรวมใส่ความเข้านั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญ Leburkan permusuhan, padam sengketa, menderu harmoni deru berhembus. Di jiwa penyayang payungan terbilang, junjung kasih Tuanku dirgahayu. Itulah dia antara manifestasi lagu yang akan dimainkan dan juga dikumandangkan bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2023. Dan juga untuk bulan Julai ini difahamkan akan ada juga satu acara sukan yang melibatkan Politeknik seluruh Malaysia yang dinamakan sebagai My Policisi Sports Carnival 2023. Jadi pelbagai acara sukan yang akan dipertandingkan dan sudah pastinya dikelolakan oleh Politeknik Nilai. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini, saya bersama dengan Tuan Azizul Azrin
ataupun Ketua Jabatan Sukan, Kurikulum dan Kebudayaan Politeknik Nilai merangkap timbalan pengarah My Policy Sports Carnival 2023. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami. Terima kasih kepada pihak Politeknik Nilai sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, mungkin boleh kita ceritakan sedikit berkenaan tentang My Policy Sports Carnival ini. Latar belakangnya itu sejak bila penganjurannya dan apa yang istimewanya tahun ini? Okey. My Policy Sport Carnival 2023 ini sebenarnya adalah kali pertama kita laksanakan yang melibatkan dua majlis sukan, iaitu Majlis Sukan Politeknik dan juga Majlis Sukan College Community. Ia adalah anjuran bahagian pengambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ini merupakan kali pertama yang melibatkan 10 pasukan daripada 10 zon berbeza termasuk Sabah dan Sarawak. Dan ada 5 acara akan dipertandingkan di 4 venue. Okey, apa mungkin acara-acara yang akan dipertandingkan untuk My Policy? Okey, untuk kali pertama ini kami akan menganjurkan 5 acara iaitu bola sepak, bola jaring, badminton, woodball dan juga petang. Untuk kedua-dua kategori, lelaki dan perempuan? Ya, betul. Untuk dua-dua kategori. Bergantunglah, macam bola sepak hanya untuk lelaki, bola jaring hanya untuk perempuan dan 3 acara lain ada dua-dua kategori. Difahamkan lebih kurang 5 hari ya penganjuran betul. Acaranya? Kita akan acara akan berlangsung bermula pada 23 hingga 27 Julai. Pada 23 itu kita akan menjalankan sesi pendaftaran, taklimat pengurus dan perlawanan bermula pada 24 hari bulan pagi. Okey, lokasi untuk setiap venue pertandingan tu mesti berbeza, saya difahamkan. Ada berapa lokasinya? Okey, kita ada 4 lokasi, iaitu yang pertama lokasi utama kita iaitu di Politeknik Nilai sendiri akan mempertandingkan 2 acara iaitu bola sepak dan juga bola jaring. Di Politeknik Port Dickson akan menganjurkan pertandingan badminton. Politeknik Banting pula akan berlaku pertandingan woodball dan petang akan berlangsung di College Community Kuala Langat. Oh, maknanya ada lebih kurang 5 lokasi yang berbeza. Politeknik Nilai selaku kita kata peneraju ataupun penganjur pengelola utama bagi acara pada kali ini. Jadi apa yang mungkin sudah pun dirancang dan akan direncana oleh Politeknik Nilai? Untuk makluman 10 zon sekarang iaitu daripada zon 1 hingga zon 10 sedang berlangsung bermula pada minggu lepas dan minggu ini sesi pemilihan untuk setiap zon. Sebabkan untuk kali ini selalunya sukan kita melaksanakan kalau politeknik akan bertanding sesama politeknik dan college community sesama college community dan selalunya politeknik dan college community merupakan pesaing di setiap sukan-sukan yang kami sertai. Tapi ini untuk kali pertama hasil daripada idea dan daripada ketua pengarah kita Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail untuk menjadikan sukan kali ini lebih berbeza, iaitu menggabungkan kedua-dua pelajar antara politeknik dan college community bertanding di dalam satu pasukan yang sama. Okey. Jadi inilah pertama kali dilaksanakan dan insya-Allah akan berlangsung akan datang berterusanlah insya-Allah. Julung-julung kali. Ya, betul. Tapi kalau kita tengok acara sukan yang pertandingan pun bukan hanya bertumpu pada acara padang tetapi juga acara-acara seperti bowling dan sebagainya. Jadi apakah ini acara baru dalam sports carnival? Kalau kita melihat kenapa kita memilih acara-acara tersebut, antara acara-acaranya adalah berkaitan dengan acara-acara sukan utama yang sebenarnya kedua-dua pasukan politeknik dan college community sedang bersedia untuk menghadapi 2 acara sukan yang lebih besar. Iaitu SIGMA, Sukan Institut Pendidikan Tinggi Malaysia, Sukan Institut Pendidikan Malaysia dan juga SUKIP. SIGMA ni akan berlangsung pada September tahun ini dan SUKIP iaitu Sukan Institut Pengajian Tinggi akan berlangsung pada tahun depan. Ini maknanya dipertandingkan di peringkat politeknik untuk mencari wakil pada SUKIP. Betul, persediaan awal. Untuk majlis penutup nanti akan dianjurkan atau dilakukan di mana? Untuk majlis penutup kita akan laksana pada 27 hari bulan. Di pagi harinya akan ada acara kemuncak iaitu perlawanan bola sepak akhir di Padang Politeknik Nilai dan majlis penutupnya akan berlangsung di Dewan Politeknik Nilai pada bermula jam 2 petang. 2 petang. Akan dihadiri oleh? Akan dihadiri. InsyaAllah kami sebenarnya telah menjemput
kita punya yang berhormat Menteri, Pengajian Kementerian Pengajian Tinggi untuk hadirlah bersama untuk memeriahkan acara. InsyaAllah kalau tiada aral melintang, mungkin Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin akan bersama untuk menasmikan untuk bagi My Policy Sports Carnival. Jadi untuk tahun ini berapa jangkaan penyertaan jumlah atlet yang akan bertanding nanti? Okey. Kalau berdasarkan kepada pengesahan awal pasukan, semua akan menyertainya, iaitu kita akan melibatkan seramai 1,160 peserta yang terdiri daripada 570 atlet, 150 orang pegawai pengiring dan juga 440 sukarelawan. Ini acara sukan yang terbesar di peringkat Politeknik. Untuk pertama kali kita gabungkan Politeknik dan College Community. Okey, sudah pasti ia lebih besar berbanding sebelum ini. Jadi persediaan oleh Politeknik Nilai sendiri untuk menerima kehadiran kontingen. Kita telah mula buat persediaan lebih awal. Daripada 2 bulan sebelum ini kita dah mulakan dari segi persediaan tempat dan segala persediaan yang lain lah. Okey, untuk 5 hari tersebut, apa mungkin kelainan yang akan ditonjolkan ataupun mungkin ada sesuatu yang akan digambarkan oleh pihak? Okey. Bersempena dengan Majlis My Policy Sport Carnival 2023 ini, kita juga melaksanakan atau menganjurkan satu seminar pengurusan sukan khas untuk kaki tangan dan juga kaki tangan Politeknik dan College Community. Tarikh yang dilaksanakan adalah tarikh yang sama, sukan yang dimainkan juga adalah sukan yang hampir sama. Okey, maknanya bersempena dan juga sama juga dengan tarikh yang diperlukan. Memberi peluang kepada kita punya kaki tangan untuk bersama dalam menyertai sukan. Okey, dalam untuk penyertaan daripada College Community difahamkan kali pertama, apakah penyertaannya juga dikatakan memberangsangkan untuk kita di Malaysia kita ada 36 Politeknik dan 105 College Community dan difahamkan daripada pasukan-pasukan yang bertanding penglibatan kali ini adalah seimbang antara pelajar atlet Politeknik dan College Community. Untuk penyertaannya, apakah mungkin atlet-atlet yang diberi ruang penyertaan itu digalakkan daripada kalangan atlet-atlet baru ataupun mereka yang sudah biasa mewakili negara atau IPT juga layak untuk bertanding? Ya, betul. Antara atlet-atlet yang bertanding ada juga atlet-atlet yang telah mewakili Malaysia. Terutama sukan-sukan yang kita boleh kata macam seperti College Community pelopori sukan petang. Dan antara atlet-atletnya telah mewakili pada sukan C yang baru. Jadi di samping itu kita juga mencungkil bakat-bakat baru yang akan datang bagi persediaan kita untuk sukan yang lebih besar akan datang. Untuk di Politeknik Nilai, acara yang spesifik bola sepak dan bola jaring. Okey, dan untuk bola sepak dan bola jaring berapa jumlah kontingen yang akan bertanding? 10 pasukan untuk setiap acara. 10 pasukan ya. Jadi itu semua dikatakan sebagai juara-juara bertahan jugalah. Ini untuk sebabnya kita ini mencari juara pertama kali. Sebabnya sebelum ni kita bermain di dalam payung masing-masing. Politeknik bermain dengan Politeknik, College Community bermain dengan College Community. Ini adalah kali pertama hasil cetusan ketua pengarah kami. Ya. Dari segi perancangan untuk akomodasi, pengangkutan dan juga kebajikan para peserta, apakah pihak Politeknik sudah bersedia untuk 4 venue yang telah dilantik telah bersiap sedia dari segi logistik dan juga penginapan. Iaitu Politeknik Nilai, Politeknik PD, Politeknik Banting dan juga College Community Kuala Langat. Dan sebagai pengelola utama, Politeknik Nilai akan bersiap sedialah untuk menyambut tetamu kami dari Sabah dan Sarawak. InsyaAllah akan hadir lebih awal daripada tarikh yang dipatutnya. Tapi soalnya sekarang ni, apakah warga masyarakat ataupun penonton awam juga boleh turut sama-sama menyaksikan? Kami mengalu-alukan semua penduduk setempat ataupun ibu bapa ataupun mana-mana yang berminat untuk melihat kepada menonton acara-acara sukan ini dijemput. Juga kami akan menyediakan juga booths untuk pengambilan untuk kita menunjukkan apa program-program yang kita ada untuk ditawarkan kepada orang awam. Okey, maknanya jerayawara untuk mempromosikan Politeknik juga. Ada sports, kalau kita cerita carnival sports ataupun carnival sukan ini, ada mungkin program-program jualan, fiesta dan sebagainya. Kita akan juga menjemput usahawan-usahawan. Kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan. Kita beri peluang dulu kepada pelajar-pelajar kita untuk menjual untuk menjalankan jualan dan kita juga jemput
food truck untuk hadir di setiap venue bagi memeriahkan suasana. Okey, mungkin ini antara kemeriahannya juga yang akan war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Untuk acara penutup, apa tumpuan utama selain daripada kehadiran VIP ataupun mungkin ada persembahan-persembahan menarik untuk acara kita sediakan satu persembahan khas yang kita jemput dan kita bawa dari Politeknik Mersing, iaitu pasukan Jamrud Politeknik Mersing. Okey. Wow, ini yang pasukan ini memang telah bertanding di peringkat antarabangsa dan mencipta nama lah. Jadi kita nak mempersembahkan kepada seluruh politeknik dan college community supaya ia boleh dijadikan satu titik permulaan bagi semua pasukan lain ada pasukan yang sama. Ya, okey. Selain daripada kita kata pingat emas, perak dan juga gangsa, apa mungkin ada hadiah untuk kontingen terbaik ataupun betul. Untuk 5 acara ini kami akan sediakan piala pusingan bagi setiap acara dan juga akan ada dinobatkan satu juara keseluruhan. Okey. Bagi semuanya lah. Okey, baik. Jadi kita nantikan siapakah antara juara keseluruhannya. Sekali lagi tuan, sama-sama war-warkan untuk masyarakat dan juga pihak awam di luar sana yang ingin mungkin datang ke MyCC Sports Carnival. Okey. Kami ingin menjemput semua atlet, pegawai daripada politeknik dan college community serta orang awam yang berhampiran dengan kami untuk hadir ke MyCC Sport Carnival 2023. Okey, insya-Allah pada tarikhnya 23 pada 23 dan hingga 27 Julai 2023 di 5 lokasi. Di 4 lokasi. Okey, di Politeknik Nilai, Politeknik Port Dickson, Politeknik Banting Selangor dan juga College Community Kuala Langat. Alright. Selamat maju jaya. Terima kasih. Kita ucapkan kerana bersama dengan kami. Selamat bertanding untuk semua atlet dan juga kontingen yang akan bertanding untuk MyPoliCC Sports Carnival mempertaruhkan atlet-atlet dari Politeknik dan juga College Community. Okey, terima kasih Tuan Azizul Azrin kerana bersama dengan kami. Tuan Azizul dari Ketua Jabatan Sukan, Kurikulum dan Kebudayaan Politeknik Nilai, dan juga kita akan berjalan seketika untuk memberi laluan kepada cerita pagi Sabah yang akan bercerita tentang perkhidmatan komuniti bergerak MCS oleh Kementerian Keuangan Malaysia melalui Perbandaran Malaysia menyantuni masyarakat luar bandar di peringkat lapangan. Ayuh sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan anda secara langsung dari daerah kecil Kemabung, Tenom, berkenaan dengan perkhidmatan komuniti bergerak yang julung kali diadakan di daerah kecil ini. Untuk bercerita lanjut mengenai program yang berlangsung ini bersama saya Timbalan Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Puan Sarah Said. Selamat pagi Puan kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin Puan boleh jelaskan, kongsikan kepada penonton mengenai program yang berlangsung sehari ini. Okey, terima kasih. Program yang berlangsung pada pagi ini adalah program Mobile Community Services ataupun lebih dikenali sebagai program perkhidmatan komuniti bergerak, yang mana kita membawa perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang terdiri daripada agensi dan jabatan kerajaan persekutuan negeri, badan-badan berkanun, dan juga pada kali ini NGO dan pihak swasta pun terlibat sekali untuk memberikan perkhidmatan mereka kepada rakyat yang khususnya masyarakat di pedalaman lah. Ya Puan, difahamkan program yang berlangsung sehari ini merupakan edisi ke-6 dan yang terbesar, dan mungkin apakah kelainan dalam menarik kedatangan kehadiran komuniti setempat di program ini? Okey, Kemabung, MCS Kemabung adalah siri yang ke-6 yang telah diadakan setakat ini, dan juga setakat ini MCS Kemabung ini adalah kita menerima penyertaan yang terbesar lah setakat ini daripada lebih 50 agensi yang terdiri daripada Jabatan Kerajaan Persekutuan Negeri, badan-badan berkanun dan juga NGO. So ini memang salah satu sambutan yang sangat menggalakkanlah kita beri kepada masyarakat di Kemabung ini. Ya, baik Puan, akhir sekali Puan, mungkin apakah harapan Puan kepada komuniti dengan adanya program ini pada masa akan datang? Okey, program Mobile Community Services ini kita akan adakan secara berkala lah. So next destination, lokasi seterusnya adalah di Kampung Pinawantai, Ranau.
Dan juga untuk MCS di Kemabung pada hari ini, kami Perbendaharaan Malaysia Sabah mengharapkan rakyat dan masyarakat di Kemabung mendapat perkhidmatan yang mereka perlukan, yang mana mungkin ada kesukaran untuk mereka mendapatkan perkhidmatan tersebut di luar daripada Pekan Kemabung. Jadi kita bawa perkhidmatan-perkhidmatan ini yang luar daripada Pekan Kemabung, so mereka tidak perlu bergerak jauh lah. Jadi ambil kesempatan datang ke dataran Kemabung pada hari ini dan dapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang anda perlukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan kerana perkongsian itu tadi. Baik, rakan penyampai di Selamat Pagi Indonesia, kita kembali semula di Angkasa Puri. Silakan. Itu kepada pengguna. Okey, terima kasih Dulis untuk cerita Pagi Sabah. Seterusnya kita nak bercerita mengenai subsidi. Ini mengenai subsidi telur ayam dan juga ayam bulat. Okey, kalau kita bercerita tentang kategori telur ayam yang bersubsidi ini sudah pasti akan menimbulkan perdebatan kerana ia melibatkan aliran dan juga simbiosisnya daripada harga makanan ayam kemudian diterjemahkan pada harga ayam dan juga kepada harga telur ayam tersebut. Tetapi apabila kita bercakap tentang subsidi, bagaimana pemberian subsidi ini dalam meneruskan kawalan harga ayam bulat dan juga telur ayam. Jadi kita terus saja memperkenalkan tetamu kita iaitu Encik Muhammad Khairul Zaki bin Paiman yang juga merupakan Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Ternakan Bahagian Sekuriti Makanan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebagai mukadimahnya, mungkin ini perlu diperjelaskan. Setakat ini belum lagi ada ataupun tidak kedengaran lagi masalah-masalah berkaitan dengan perbekalan ayam dan juga telur. Kalau boleh diberikan. Okey, setakat ini alhamdulillah dengan intervensi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, termasuklah dari segi pemberian subsidi itu, bekalan untuk ayam dan telur lah dalam keadaan yang stabil dan boleh dikatakan kedua-dua komoditi ini bekalan dia adalah mencukupi dan insya-Allah lah rakyat boleh mendapatkan bekalan itu di pasaran. Ya, pemberian subsidi ini diteruskan mulai 1 Julai ini, satu berita gembira sebenarnya. Tapi mungkin rentetan daripada bagaimana sebenarnya isu subsidi ini mula dimainkan. Okey, sebagai permulaan kalau kita lihat pada tahun 2020 iaitu pada waktu itu kita berhadapan dengan COVID-19 yang mana pada waktu itu ekonomi negara ditutup dan banyak sektor-sektor ekonomi ditutuplah seperti hotel ditutup, restoran tiada, kita tidak boleh mengadakan kenduri kahwin, asrama-asrama juga ditutup dan sebenarnya penutupan ini memberi kesan kepada sektor ekonomi termasuklah juga dari segi sektor peternakan ayam. Kerana apa? Mereka ini berhadapan dengan kekurangan bekalan. Okey. Sebagai contoh, mungkin satu ladang itu dia mempunyai kapasiti peternakan sehingga 20,000. Okey, 20,000 ekor. Tapi dengan penutupan ekonomi, maka mereka tidak boleh mengeluarkan dalam kapasiti yang maksimum. Okey. Tapi mereka terpaksa juga mengeluarkan untuk memastikan mereka masih boleh hidup di sepanjang tempoh COVID-19 itulah. Jadi selepas itu pada awal tahun 2022 apabila ekonomi negara mula dibuka, jadi kita lihat permintaan mula mendadak. Okey, dari segi ialah kenduri kahwin dah ada, asrama dah buka, sekolah dah buka, F&B, pelancong dah masuk. Jadi dari segi permintaan itu mula meningkatlah. Jadi pada waktu itu para peternak juga sebenarnya dia berhadapan juga dengan masalah. Satunya dari segi semasa COVID-19 itu mereka, kebanyakan pekerja mereka ini pulang ke negara masing-masing. Jadi mereka berhadapan dengan isu untuk membawa masuk pekerja. Sebab kekurangan pekerja yang itu menyebabkan mereka juga mengalami kesukaran untuk mengeluarkan ayam dalam kapasiti yang maksimum tadi itu. Itu antara peringkat awal bagaimana subsidi itu mula diperkenalkan. Di samping itu juga adanya isu-isu lain seperti isu konflik Rusia dan juga Ukraine yang bermula juga kalau kita lihat pada awal tahun 2022. Sebenarnya kedua-dua buah negara ini juga adalah merupakan pengeluar utama bijirin. Jadi apabila berlakunya konflik di antara kedua buah negara ini, maka
negara-negara yang lain ini dia terpaksalah berebut-rebut untuk mencari sumber baru bagi biji ren. Termasuklah jagung dan juga soya. Kita juga terpaksalah bersaing dengan negara-negara lain untuk memastikan bekalan kita itu mencukupi. Oleh kerana itu, maka berlakulah peningkatan dari segi harga kedua-dua komoditi utama inilah. Kalau kita lihat sebagai contoh sebagai contoh dari segi jagung. Jagung ni adalah komponen utama untuk makanan haiwan, makanan ternakan ini. Pada tahun Januari 2020, harga dia ada lebih kurang dalam RM910 per tan metrik. Tapi pada Mac 2022, dia telah meningkat kepada RM1,920 per tan metrik. So dia ada mengalami peningkatan sehingga 110%. Itu untuk jagung. Begitu juga dengan soya. Kalau kita tengok pada tahun Januari 2020, harga dia sekitar RM1,600 per tan metrik, tapi dia meningkat kepada RM3,070 per tan metrik. Iaitu peningkatan sebanyak lebih kurang 83.4%. Jadi komponen-komponen ini menyebabkan kesukaran peternak untuk mengeluarkan bekalan dalam kapasiti yang ditetap, kapasiti mereka lah. Kos meningkat. Kos meningkat dan kalau kita ingat pada waktu itu juga kerajaan melaksanakan kawalan harga kepada barang-barang tertentu, termasuklah juga ayam dan telur. Jadi sehubungan itu pada Januari 2021, Januari 2022, di bawah mesyuarat NACOL, Jawatankuasa Khas menangani kos sara hidup, supaya bagaimana kita untuk melaksanakan satu intervensi bagi memastikan bekalan mencukupi untuk ayam dan telur, dan pada masa yang sama rakyat dapat bekalan dengan harga yang berpatutan. Okey. Tuan, intervensi ataupun subsidi ini apakah ia dalam jangka pendek ataupun akan diteruskan untuk satu tempoh yang panjang? Okey, untuk subsidi ini sebenarnya dia adalah intervensi jangka masa pendek lah. Okey. Cuma seperti yang sedia maklum bahawa setakat ini subsidi ini masih lagi diteruskan dan kerajaan nanti akan memaklumkanlah bila mungkin akan ada satu mekanisme baru diperkenalkan sebelum subsidi ini mungkin akan ditamatkan ataupun ditambah baik. Jadi pada masa hadapan nanti. Berapa kadar subsidi yang diterima oleh peternak? Okey, dari segi kadar subsidi ini sebenarnya kenapa kita memberi subsidi adalah pertamanya adalah untuk memastikan peternak dibantu. Kesan daripada yang saya nyatakan tadi, peningkatan kos tadi itu ya. Okey. So sekarang ini untuk harga kawalan bagi ayam di peringkat ladang adalah lebih kurang RM6.40. Itu harga kawalan ayam di peringkat ladang. Jadi kalau mengikut kepada kos yang sebenarnya adalah lebih kurang dalam RM7.40. Okey. Itu kos sebenar dia. Tapi kita kawal dalam lebih kurang dari RM40. Jadi ada perbezaan lebih kurang dalam 80 sen. So 80 sen itulah yang sekarang dijadikan sebagai subsidi untuk menampung kesan kenaikan harga tadi itu. Itu untuk ayam. 80 sen ini adalah 1 kilogram ayam. Okey, kalau ayam itu 2 kilogram, seekor ayam itu biasa dalam 1.8 ataupun 2 kilo. Standard ayam bulat lah. Standard ayam tu kan. So lebih kurang subsidi yang ada di situ bukan 80 sen, tapi RM1.60 sebab 80 sen per kilogram. Itu untuk ayam. Dan untuk telur pula, sebelum ini dia ada beberapa kadar lah sebenarnya ya. Cuma yang terkini adalah 80 sen untuk ayam dan untuk telur ini adalah 10 sen sebiji. Biji. Cuma margin keuntungan untuk peniaga ataupun pengedar ya untuk pembekalan ini, apakah dengan kadar kenaikan harga dan juga kos ini margin keuntungan mereka masih lagi berada dalam tahap yang memuaskan dan juga ditambah dengan subsidi yang dicampurkan pada pihak? Sebenarnya sebelum kita menetapkan
kadar subsidi itu sebenarnya sudah ada perbincangan di antara beberapa kementerian termasuk KPDN dan juga Persatuan Peternak lah. Sebelum kita kepada satu titik pertemuan berapakah kadar subsidi yang diperlukan. Jadi pada masa ini 80 sen itu adalah suatu kadar yang mencukupi untuk memastikan peternak masih boleh untuk mengeluarkan ayam mereka dan pada masa yang sama 80 sen itu boleh membantu pembeli itu sendiri bahawa mereka dapat mendapat harga yang berpatutan untuk membeli ayam dan juga telur itulah. Okey, berbalik kepada isu subsidi ini, siapa sebenarnya yang layak untuk menerima subsidi? Okey. Sebenarnya dari segi siapa yang layak ni, hanya subsidi ini hanya diberi kepada penternak. Okey, kepada penternak. So penternak ayam dan juga telur lah. Tapi yang pertamanya penternak ini adalah penternak terpulang, sama ada mereka itu peternak kecil-kecilan. Peternak kecil-kecilan ni mereka yang menternak lebih daripada 10,000 ekor untuk dia punya ladang dia lah. Okey, itu peternak kecil-kecilan. Ataupun juga peternak semi-komersial, mereka yang menternak ayam dalam lingkungan 10,000 ke 50,000. Ataupun yang bersifat komersial lah. Komersial ni yang besar. 50,000 dan ke atas dan ada yang sampai 600,000 untuk penternakan mereka satu pusingan. Itu yang pertama, mereka adalah peternak. Yang keduanya, mereka juga perlu berdaftar. Berdaftar dengan siapa? Iaitu mereka perlu berdaftar dengan DVS. Berdaftar ataupun mereka berlesen lah. Mereka ada lesen. Dan yang ketiganya, mereka ini perlu mereka ini hanya yang layak mendapat adalah mereka yang menjual untuk kegunaan tempatan sahaja. Bukan bermaksud sebelumnya ada juga diwawarkan bahawa mereka yang mengeksport juga layak untuk mendapat subsidi. Sebenarnya tidak. Mereka yang untuk kegunaan tempatan ataupun untuk pasaran tempatan sahaja yang layak untuk mendapat subsidi. Memang kalau dari segi prosesnya itu, kalau kita semak memang peringkat awalnya tu ada. Tapi sebenarnya kita boleh mengesan sebab bagaimana setiap permohonan subsidi itu perlu dikepilkan dengan invoice jualan mereka. Jadi kita boleh tahu bahawa mereka yang menternak untuk pasaran ekspor itu tidak layak. Itu yang pertama. Dan yang keduanya dari segi telur. Selain daripada untuk pasaran ekspor itu tidak layak, mereka juga yang menjual telur bukan telur kategori biasa. Maksudnya yang kategori premium. Okey, bagi telur-telur yang kategori premium juga sebenarnya tidak layak untuk mendapat subsidi ini, seperti telur omega, telur selenium. Grade A masih layak. Grade A masih layak dan juga ayam kampung. Ayam kampung juga sebenarnya tidak layak. Hanya mereka yang telur table egg yang orang kata tu kan. Any grade tapi bukan premium, bukan ayam kampung. Sebab hasrat kita kenapa subsidi itu diberi adalah dia sejajar dengan kawalan harga untuk kedua-dua komoditi ini. Jadi yang dikawal itu adalah satunya ayam bulat, pasaran tempatan, dan yang keduanya dari segi telur itu telur table egg lah, bukan telur-telur yang bersifat premium. Okey Tuan, bercakap tentang isu subsidi ini, sebelum ini pernah terjadi perdebatan berkenaan tentang sama ada memberi subsidi kepada penternak ataupun tidak memberi subsidi, dan juga kita pernah melihat AP import dimansuhkan sebelum ini, satu tindakan kerajaan sebelum ini untuk memastikan ada persaingan yang lebih luas dan juga untuk harga yang lebih murah untuk telur dan sebagainya. Jadi apakah tindakan ini sebenarnya main fokusnya adalah juga untuk menyelamatkan industri ternakan dan juga industri perbekalan telur di peringkat tempatan berbanding kepada cadangan membawa kemasukan import telur dari luar negara? Okey, dari segi pengimportan ini, dasar kita adalah pengimportan telur dan juga ayam ini adalah peringkat akhir. Sebab matlamat akhirnya adalah kita untuk memastikan bahawa bekalan dalam negara itu mencukupi.
Okey, so kita kena pastikan dahulu bahawa peternak tempatan ini mampu untuk memenuhi bekalan dalam negara. Okey. Jadi sekiranya berlaku kekurangan bekalan, maka pada waktu itu kita membenarkan pengimportan tapi dengan secara terkawal. Okey. Sebagai contoh dari segi kita juga adalah dari segi pengimportan ini satunya bukan semua negara dibenarkan untuk mengimport ayam daripada luar lah. Jadi mereka hanya negara-negara tertentu yang telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan bahawa loji-loji mereka di luar negara itu adalah disahkan selamat dan juga disahkan halal. Jadi hanya loji-loji berkenaan sahaja yang dibenarkan untuk mengimport ayam ataupun telur itu dibawa masuk ke dalam negara. Cuma tadi itulah sebenarnya bekalan import itu adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan sekiranya bekalan dalam negara itu tidak mencukupilah. Dan sebagai langkah yang telah kita laksanakan, kita juga telah memasukkan AP untuk ayam bulat dan juga ayam keratan mulai Mei 2022. Yang itu salah satu langkah lah. Sekiranya apabila berlaku kekurangan bekalan nanti, maka kita boleh membawa masuk bekalan, especially ayam bulat. Sebab sebelum Mei 2022 ni, mereka yang hendak membawa masuk ayam ni dia perlukan AP, approved permit, ya. Tapi selepas Mei 2022 ni kita membenarkan untuk mereka membawa masuk dengan syarat loji-loji itu telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa lah, terutamanya daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Okey, selain daripada itu, sebab kita maklum subsidi ini untuk jangka masa pendek dan ini juga tidak baik sebenarnya untuk fiskal negara kita. Jadi untuk bergerak ke hadapan, perancangan masa hadapannya bagaimana untuk memastikan bekalan ayam dan juga telur ini sentiasa memadai? Okey, seperti yang telah kita bincangkan tadi itu, sebenarnya itu antara langkah jangka pendek yang kita laksanakanlah. Satunya dari segi subsidi itu, pemberian subsidi, dan juga dari segi pengimportan ayam. Okey, langkah-langkah yang kita juga sedang laksanakan untuk memastikan bahawa bekalan itu mencukupi adalah dengan kita mengadakan kerjasama dengan pihak Fama dari segi pengedaran. Ini untuk memastikan bahawa pengedaran ayam dan telur itu, bekalannya itu mencakupi seluruh negara. Sebab kadang-kadang kita lihat ada kadang-kadang setengah itu mengatakan bahawa di setengah tempat itu tidak ada ayam, tidak ada telur. Tapi kadang-kadang dia bukan isu bekalan itu, dia isu kepada isu logistik. Pemasaran, mungkin tiada kenderaan, mungkin ada isu B2B antara pemborong dan juga peternak. Jadi salah satu langkah intervensi kita sekiranya ada berlaku kekurangan bekalan di sesuatu tempat, maka pihak Fama akan cuba untuk membantu untuk membawa bekalan itu kepada lokasi-lokasi yang berlaku bekalan itu, kekurangan bekalan itu. Ini telah dilaksanakan ketika sambutan Hari Raya dahulu, yang mana pihak Fama memainkan peranan aktif untuk memastikan pada waktu itu bekalan telur adalah mencukupi untuk diedarkan ke seluruh negara. Itu setakat ini berapa ramai yang sudah mula membuat permohonan untuk subsidi peternak? Okey, subsidi ini telah berlangsung lebih setahun lah, sebab dia bermula pada Februari 2022 dan ini adalah sebagai tahun yang kedua lah, 2023. Jadi yang pertamanya dari segi nilai subsidi yang kita telah beri itu pada tahun lepas lebih kurang dalam 1.8 bilion subsidi telah diberikan kepada peternak, dan permohonan yang kita terima, yang kita proses adalah lebih kurang dalam 19,000 lebih. Okey, dan pada tahun ini juga dalam proses permohonan itu sedang berlangsung dengan jumlah yang telah diluluskan adalah sebanyak 1.2 bilion. Ya, untuk penonton Sabak Pagi Malaysia, bagaimana untuk melakukan permohonan tersebut? Okey. Ini hanya kepada para peternak lah sebenarnya dari segi permohonan subsidi ini. Jadi yang pertama, sawangnya itu?
Ya, kepada para peternak ni yang pertamanya mereka perlu berdaftar di laman website DVS ya. Di situ ada sistem My Subsidi 2.0 yang mana mereka perlu berdaftar. Dan setelah pendaftaran mereka itu diterima, cuma kena ingatlah bahawa penternak yang layak yang diterima ini adalah penternak yang berdaftarlah saja. Yang kena pastikan bahawa mereka berdaftar dengan DVS. So apabila telah diterima, maka mereka bolehlah untuk memohon subsidi bermula daripada, kalau tahun ini bermula daripada Januari lah. Okey.